Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi kali ni ya. Lama tak jumpa rekod macam ni kan. Dalam perkongsian ringkas kali ni saya nak cakap tentang subjek dalam buku Bahasa Melayu tingkatan 2 ni, tentang kerjaya. Okey. Dia salah satu subjek kerjaya dalam buku ni ialah melibatkan jurufoto lah. Maksudnya kerjaya yang ditulis ni macam kerjaya ke mercu impian lah. Ada banyak lah kerjaya di sini kan. Ada yang jadi doktor, guru, arkitek, TLM, dan ada yang salah satunya jurufoto lah dalam ni. Cuma dalam ni dia ceritakan secara ringkas lah tentang tentang kriteria yang mana diperlukan lah kalau ada sesiapa yang berminat nak menjadi jurufoto lah. Cuma dalam pace yang macam dalam buku ni ada banyak kerjaya, jadi tak dapat lah nak diceritakan orang kata apa secara lanjut kan. Cuma dalam buku ni dia ada tulis kalau, tapi buku ni tentang buku Bahasa Melayu, dia bukannya pasal buku kerjaya. Cuma salah satu subjek yang dalam buku ni tentang kerjaya lah kan. Maksudnya mungkin kena buat karangan tentang kerjaya ni ke apa kan. Cuma saya nak cerita tentang lebih lebih panjang lagi tentang kerjaya ni. Kalau kita berminat menjadi jurufoto ni, selain daripada kriteria yang dia tulis dalam ni, iaitu sama ada kita sanggup menjalani latihan profesional, sama ada kita sanggup bekerja lebih masa, maksudnya sanggup inilah orang kita korbankan banyak masa dengan keluarga ke apa kan. Cuma dari segi pasal masa dah berubah, zaman pun dah berubah. Situasi pekerjaan untuk yang berminat dalam jurufoto ni dia lebih mencabar daripada dulu. Macam dulu tu orang kita antara jurufoto dan wartawan ni yang saya nak cerita tentang fotojournalis lah. Kalau yang jurufoto dalam studio, jurufoto landscape, itu lain. Ni maksudnya yang berminat dalam kerjaya kewartawanan. Macam kalau satu ketika dulu siapa yang berminat dalam jurufoto kewartawanan ni, dia macam asing tu. Asing tu maksudnya jurufoto ni tugas dia ambil gambar. Okay, wartawan dia, tugas dia cari story, tulis story. Cuma dalam zaman yang serba mencabar ni, dengan keadaan orang kata syarikat akhbar pun dah kurangkan jumlah kaki tangan, lepas tu printing pun, surat khabar pun dah kurang, lebih kepada online kan. Banyak company atau syarikat dia mengecilkan jumlah kaki tangan dalam syarikat tu. So kalau ada sesiapa yang berminat nak menjadi jurufoto, selain daripada apa yang saya dapat dalam buku teks ni, terutama untuk adik-adik lah kan, adik-adik kita yang tengok ni, dia kena ada kemahiran yang lebih daripada setakat pandai mengambil gambar. So dia kena jadi, kalau dia berminat dalam bidang jurufoto kewartawanan ni, fotojournalis ni, dia juga kena tahu menjadi seperti wartawan yang pandai cari story, yang boleh tulis artikel yang panjang, bukan setakat artikel yang bukan setakat caption gambar kan, keterangan gambar. Yang biasa kita tengok dalam surat khabar tu ada keterangan gambar sikit je, orang panggil caption kan, caption ringkas. Ada 5 why tu kan, di mana, mengapa, why, how, who, tu semua tu. Tapi kalau kita masih berminat dalam bidang jurufoto kewartawanan ni, kita kena ada extra skill. Dan zaman sekarang ni, kalau kita pandai ambil gambar still saja tak cukup. Kita kena ada satu lagi extra. Kalau boleh, kita juga boleh merakam video, dan kita boleh juga menjadi wartawan di lapangan. Maksudnya contohlah kalau ada bos daripada company tu nak hantar kita pergi ke satu negeri lah kan, tak semestinya luar negara, macam kita base di Kuala Lumpur. Ada satu kejadian tu berlaku di Kelantan atau di Terengganu atau Sabah Sarawak, dia tak boleh nak hantar 2-3 orang, dia mungkin boleh pilih 1 orang saja. Dan kalau kebetulan wartawan yang lah akhbar tu ada kerja lain, jurufoto tu ada, contoh ada 4-5 orang jurufoto, dan jurufoto ni dia juga boleh menulis, dia boleh juga jadi wartawan. Maksudnya dia boleh menulis artikel yang panjang, dia tahu cari story, dia juga boleh buat short video, maksudnya video rakaman ringkas. Kemungkinan besar company atau bos akan pilih dia, hantar ke lokasi tertentu untuk dia buat liputan. Dan kalau jurufoto lain yang skill dia hanya mengambil gambar saja, maksudnya skill lain dia kurang, nak suruh dia menulis artikel yang panjang, dia tak boleh. Ataupun bolehlah tulis, tapi bukanlah seperti yang selayaknya untuk dipublishkan dalam surat khabar kan, maksudnya tulisan itu kan. Mungkin dia akan macam agak diketepikan lah. So siapa yang boleh buat 2-3 kerja tu, bos akan pilih dia, akan hantar dia ke lapangan. Dan benda tu dah banyak terjadi dah. Dan kalau kita peka sekarang ni, kalau kita tengok kebanyakan akhbar yang saya perhatikan lah, akhbar-akhbar yang mainstream ni, kebanyakannya jurufoto muda dia akan hantar ke luar negara masa sebelum PKP lah, sebelum kes COVID semua ni kan.
Sebab kebanyakan jurufoto yang muda ni dia multi talented tu, pasal dia lahir zaman IT semua kan. Dia boleh edit video, dia boleh shoot video, boleh tulis caption. Macam berbanding dengan jurufoto yang senang cerita seusia macam saya ni, dia lambat nak adapt benda-benda baru ni. Skill dia ambil gambar saja. So bila orang bos suruh dia buat satu kerja lain tu, dia macam agak kekok. Macam boleh tak kau tulis story panjang sikit? Aku tak pandai sangat lah, pasal aku ambil gambar je, tulis caption lah. Jadi akan jadi kekurangan kepada dia kan. Jadi kalau ada assignment tertentu, mungkin dia akan diketepikan lah, pasal untuk save budget mungkin terpaksa lah bos hantar orang yang boleh buat 2-3 kerja ni, berbanding dengan orang yang boleh buat satu story saja. Dan benda ni dah banyak terjadi dah. Kalau kita adik-adik kakak yang ada kawan-kawan daripada kalangan wartawan, mungkin tahu dah benda ni. Jadi sekarang ni kalau sesiapa yang masih lagi berminat dalam bidang kewartawanan, walaupun subjek ni buku bahasa Melayu, bukan pasal career ke apa kan, cuma kalau ada sesiapa yang berminat tu, memang saya suggest belajar lebih daripada skill mengambil gambar sajalah. Pasal skill mengambil gambar saja tak cukup, pasal sekarang ni boleh katakan ramai orang boleh ambil gambar, maksudnya gambar-gambar simple tu lah kan. Kita kena ada tambah lagi skill kita juga boleh menulis story, pandai cari story, pandai mengarang, orang kata artikel yang panjang kan. Dan juga kalau kita boleh, kita buat jadi wartawan macam wartawan TV tu, yang kita buat live di lokasi tu, itu lagi bagus. Memang akan rumit, tapi itulah cabaran dia, tak macam dulu. Dulu orang kata skill dia berbeza-beza. Untuk audio man, sound engineer, ada orang dia. Untuk technician pula ada orang dia. Untuk wartawan ada orang dia. Yang edit video ada orang dia. Sekarang ni kalau kita boleh buat semua tu satu orang, memang lagi bagus. Tentang bayaran, gaji apa semua tu bergantung pada tempat kerja kita masing-masing lah. Cuma yang saya nak bagi tahu kesimpulannya, cabaran untuk menjadi jurufoto sekarang ni dia dah berubah. Dia bukannya tak boleh lagi kita mahir satu skill saja. Kita kena ada banyak skill lain. Dan skill-skill itu akan membantukan kita ataupun menjadikan kita ni lebih diperlukan oleh majikan berbanding dengan orang lain ataupun staff lain yang hanya boleh buat satu kerja saja. Jadi tambah macam sekarang ni, kalau dengan pengecilan syarikat tu, bila dia nak buang orang atau berhenti orang, dia akan tengok orang macam tu. Kalau orang yang mana dia rasa dia perlukan, dia boleh buat banyak kerja, mungkin dia akan maintain orang tu. Dan orang ni yang dia boleh satu kerja je, mungkin dia akan diketepikan. Jadi cabaran dia itulah dia. Harap siapa yang berminat tu, orang kata, tambah ilmu lain lah kan. Bukan setakat itu sajalah. Dan kalau boleh, proses pembelajaran tu memang sepanjang hayat lah. Selagi kita boleh belajar, kita boleh belajar. Dia kena adapt dengan perubahan. Tak boleh mahir dengan satu skill cukup. Macam saya dulu zaman filem, kena belajar tentang digital. Dah masuk digital pula, kena belajar tentang editing, tentang Photoshop. Dan sekarang ni dah kena belajar pasal video pula, pasal penseriman video ni, ataupun untuk generasi baru ni, dia lebih suka melihat kepada video ataupun moving image berbanding still image yang dalam buku macam ni lah kan. Okeylah, itulah saja perkongsian ringkas saya kali ni tentang career jurufoto ni, yang lebih khusus pada orang kata photojournalism line ni lah, ataupun jurufoto yang kita tengok bekerja-kerja di akhbar ni lah. Harap dapat membantulah adik-adik kita dalam buat keputusan yang bijak lah. Cuma itulah, dia bukanlah pasal buku ni memang buku bahasa Melayu, cuma saya nak cerita lebih lanjut lagi tentang kerjaya sebagai jurufoto, sebagai orang yang terlibat secara langsung dalam bidang ni. Diharap perkongsian saya membantu. Terima kasih.